ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin mukminin, kita seperti biasa, kita akan sambung balik bacaan ataupun pengajian kita berdasarkan hadis 40 yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan sampai kepada hadis yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan melakukan ihsan. Okey. 17. Hadis 17. Okey. Betul? Ha? Baca tak ni hadis berkaitan dengan ihsan? Dah. 16 hadis apa? Cuba saya baca, kalau betul beritahu. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته رواه مسلم. Kita baca hadis tu kan? Betul? Ha? Daripada Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kamu melakukan al-ihsan, melakukan al-ihsan ala kulli syai', untuk melakukan ihsan ke atas setiap perkara. Dan apabila kamu ingin membunuh, maka perelokkanlah cara membunuh. Dan apabila kamu hendak menyembelih, maka perelokkanlah cara penyembelihan. Tajamkan pisau. Tajamkan pisau. Dan hendaklah kamu tajamkan pisau. Okey. Itu hadis yang akan kita bincang pada pagi ini. Hadis ini secara umumnya Allah mewajibkan untuk kita melakukan ihsan dalam semua urusan. Yang dimaksudkan dengan ihsan ni adalah melakukan sesuatu itu dengan cara yang elok dan baik, tak menimbulkan kemudaratan dan tak menimbulkan penganiayaan. Termasuk ihsan ni sesama manusia dan juga haiwan. Sebab itu dalam Islam kita ada hukuman bunuh, qisas. Bila seseorang itu bunuh orang lain tanpa kebenaran, piduk tikam kata orang tanpa sebab, maka wajib untuk dia dibunuh balas. Itu yang dia kata tadi, bila kamu hendak membunuh, maka perelokkanlah cara bunuh. Dia bukan maksud kita boleh bunuh orang. Makna kalau kita nak bunuh orang boleh, tapi kita bunuh elok-elok. Tak. Maknanya
nak melaksanakan hukuman qisas tu, nak bunuh balas tu, kita nak kena buat dengan cara yang elok. Maknanya bila kita bunuh balik tu, tak menyeksa lah orang yang nak dibunuh. Dan hukuman ni bukan manusia yang tetapkan. Yang ni disebut dalam Quran, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan untuk kamu melakukan qisas. Qisas ni bunuh balas lah, kan? Demikian juga dalam Quran bukan takat sebut bunuh, dia juga sebut tentang kalau orang mencederakan hidung orang, maknanya pergi tokok ke, pergi hirih ke, pergi katok ke, pergi gunting ke, kan? Bertengkak laki bini, kan? Tokok telinga ke, kan? Tokok hidung ke, maka hukuman dia dicederakan balik anggota yang kena tu. Dalam Quran sebut hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga. Tapi bukanlah bermakna undang-undang kita ni bersifat barbarian. Hang tokok hidung dia, betul? Betul, sah. La, hang yang ditokok tu pi tokok balik. Dia tak buatlah macam tu. Bila dah disabitkan memang betul dia lakukan perbuatan tu, maka kita akan balas balik, tapi dengan cara yang elok lah. Makna kalau kita biar dia pi tokok balik, mungkin dia akan buat lebih daripada kadar yang patut. Nampak? Okey. Dalam Al-Quran banyak ayat yang suruh kita berbuat baik, termasuk juga dengan orang bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam, haram kita merampas, menganiaya dia. Tak boleh bohong, tak boleh tipu, tak boleh kecoh, tak boleh mencedera ataupun menganiaya dia dengan perbuatan-perbuatan yang dia tak buat. Tak boleh, walaupun dia tu kafir. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala tidak melarang kamu. Maknanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Kalau kita ada jiran bukan Islam, jiran bukan Muslim, orang yang bukan Islam, orang kafir, haram kita menyakiti. Sebab Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, sesiapa yang dia itu mengaku sebagai orang beriman, dia tak boleh menyakiti jiran dia. Jiran di situ Nabi tak sebut jiran Islam ke, jiran kafir ke, umum. Jadi maknanya orang beriman dia tak boleh sakiti jiran dia walaupun jiran dia tu bukan Islam. Sebab Nabi sebut umum, tak boleh sakiti jiran. Nabi tak kata tak boleh sakiti jiran Muslim, jiran Islam. Kalau jiran kafir ikut empah lah. Tak. Umum, hadis tu umum. Dalam kaedah hukum, bila sesuatu benda tu disebut umum, maka dia akan jadi umum. Kalau orang tanya, kalau saya ada jiran Islam, buat baik. Kalau kafir, kafir pun buat baik. Sebab Nabi sebut jiran, Nabi tak sebut agama apa. Kalau kita ada pekerja, kita ada kawan, kita ada teman, termasuk juga perkara yang lebih besar, kalau kita ada mak bapak bukan Islam, wajib Quran suruh kita buat baik macam mak kita. Dan memang mak kita pun Quran suruh. Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu layan, pergauli mak bapak yang bukan Islam itu dengan cara yang baik. Maknanya kita melawat dia, ziarah dia, jaga makan minum dia, bermesra dengan dia, bergaul dengan dia, tak ada masalah. Cuma jangan terlibat dengan agama dan adat dia. Hari raya kita balik ziarah dia, makan sekali dengan dia, bergurau sena, duduk, tak ada masalah. Dia tetap seorang mak. Bahkan dalam Islam, kalau kita masuk Islam pun tak ada arahan untuk kita tukar nama bapa kita.
Misalnya kita dah nama Maryam, Maryam binti Ahsin. Tak apa. Sebab memang dia bapa kita pun. Tak ada dalam hadis suruh kita tukar bin. Tak ada. Kalau kita tukar bin pun, dia tetap pak kita. Banyak sahabat Nabi masuk Islam, pak mereka tak masuk Islam pun. Tapi bila sebut nama mereka, bin dengan bin pak mereka. Kadang-kadang ada orang bukan Islam ni, dia mengadu, dia kata anak dia bukan sakat tukar agama, dengan dia pun buang sekali. Buang macam mana? Tak mengaku dah nama dia, dah tak dah nama siapa tak tahu, pergi duk bin dengan siapa tak tahu. Paling marah sekali bangsa Cina. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Cina lah satu-satunya bangsa selain daripada Arab yang cukup jaga nama keluarga ni. Cina ni dia cukup jaga nama tu, nama dia punya keturunan tu. Dia cukup pantang lah nama-nama keturunan ni. Pasal tu dia ada susur galur dia. Tu dia punya warisan dia tu. Chong, dia kena ada nama, dan nama tu sama. Nama keluarga, nasab. Jadi dia rasa khalak lah. Dia rasa seolah-olah Islam ni macam rampah. Walhal tak ada masalah. Boleh pergi gaul macam biasa. Dan doa supaya mereka masuk Islam. Dan bila Quran suruh kita bergaul dengan manusia, wa qulu linnas, Allah kata dalam Quran, wa qulu linnasi husna. Bila kamu nak bercakap dengan manusia, An-nas ni manusia. Manusia ni termasuklah Islam, termasuklah kafir, termasuklah yang beriman, termasuklah yang tak beriman. Semua termasuk. Quran kata bila nak cakap, cakap elok-elok. Pasal itu tak betul kadang-kadang orang Melayu bila sebut orang Cina, Cina mampu. Tak betul. Islam tak suruh. Perkataan tu kasar, perkataan tak beradab. Perkataan yang tak melambangkan kita ni orang yang tertib, orang yang bersopan. Salah ke kalau kita nak kata Cina tu meninggal dunia? Berdosa ke? Haram ke? Tak ada siapa kata. Cuma orang Melayu ajak macam tu. Tak tahu pasal apa. Cuba kalau orang Cina kata Melayu mampu, perasaan kita terhina. Sedemikian juga mereka. Bahkan dalam hadis Nabi pernah bangun hormat pada satu jenazah yang bukan Islam. Bila sahabat kata kenapa bangun, Nabi kata dia manusia macam kita, hormat sebagai manusia. Dan Nabi bagi amaran, sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam, mencedera atau merampas hak orang bukan Islam, menipu, mencuri hak orang bukan Islam, di hari kiamat esok dia akan kena. Jangan duk ingat lepas. Perbuatan kita kepada orang bukan Islam tetap akan dibalas balik. Ini antara bentuk buat baik. Buat baik dengan ibu bapa, termasuk juga berbuat baik dengan isteri-isteri. Dalam Al-Quran sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ni secara umum, saya ulah ni umum ni, nak bagi tuan-tuan nampak. Allah suruh buat baik dalam semua bab. Buat baik dengan orang bukan Islam, buat baik dengan isteri. Sehingga Nabi kata orang yang paling sempurna iman, akmalul imanan, orang yang paling akmal, orang yang paling sempurna iman dia, orang yang paling elok perangai dia. Iman benda dalam hati. Nak tahu tak boleh nampak, tapi boleh tengok. Tengok tang mana? Perangai. Ibnul Qayyim kata, dengar elok-elok, mulut orang menggambarkan hati perut dia. Ibnul Qayyim kata kita nak tahu hati orang, payah kita tak tahu pasal duduk dalam. Tapi kita boleh tahu hati dia elok ke busuk ke melalui lidah cakapan dia. Kalau jenis bercakap kotor, bercakap mencarut, bercakap mengumpat, bercakap lok-lak, kita tahu dah hati dia pun kotor. Sebab Nabi bagi tahu cerminan akhlak tu adalah iman dia.
Orang yang iman baik ni, hati dia baik, iman ni duduk di hati. Nabi yang bagi tahu, bukan saya. Nabi tunjuk 3 kali. At-taqwa hahuna, Nabi tunjuk. Takwa tu duk tang ni. Duk tang ni, duk tang ni. 3 kali Nabi tunjuk tang hati. Pasal tu kita duk dengar hadis yang tuan-tuan hafal, banyak orang faham tu, duk ingat selalu tu. Baiknya daging, baiklah tubuh kita. Daging tu adalah hati. Nabi kata orang yang paling baik iman, orang yang paling baik perangai. Kita pun kalau nak nilai orang, bukan kita nilai ilmu dia ke, harta dia ke. Kita nak kata satu orang bagus, kita kata apa? Perangai. Duit banyak pun tak guna kalau perangai tak bagus. Kita tengok satu orang, Assalamualaikum, apa khabar, mai mana, sihat ke? Bagus kawan ni. Bagus tu nilaian kita nak ukur satu orang tu perangai dia. Orang bagi duit kat kita belum tentu kita puji, nak menunjuk ke apa ke. Tapi kalau satu orang baik dengan kita, kita kata dia bagus. Dan Nabi bagi tahu sebaik-baik manusia yang beriman itu yang baik perangai dia. Orang yang paling baik perangai dia, kita nak tahu lagu mana? Nabi habang tengok perangai dia dengan bini dia. Dalam hadis tu Nabi sambung tau, dia bukan berhenti dekat tu. Akmalul imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Nabi kata orang yang paling sempurna iman adalah orang yang paling mulia akhlak. Dan orang yang paling mulia akhlak, orang yang paling baik dengan bini dia. Bukan takut baik, takut lain. Takut bini ni haram, dia jadi dayuth. Kita bukan dayuth, kita baik. Dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dia suruh kita buat baik, termasuk dengan isteri kan. Dalam Islam dia ada hak nafaqah. Sebab itu isteri tak wajib minta halal, tak perlu. Sebab itu adalah hak yang suami mesti bagi. Cuma adat Melayu bila mai raya ni dia berteriak-berteriut lah. Tak maaf no, ujung pangkai, rambut sampai ke kaki, minta halal lah terlebih korang, apa yang bagi. Dia tak perlu. Sebab itu adalah tanggungjawab yang wajib dia bagi. Itu hak yang kita mesti dapat dalam Islam. Sehingga Nabi bagi tahu, apa yang kamu makan, dia mesti makan. Apa yang kamu pakai, dia mesti pakai. 3 benda yang wajib satu orang suami bagi. Kalau tidak, dia tanggung dosa. Dan dosa ni bukan dosa kecil, dosa besar. Tak hapus dengan ambil yang semayang, tak padam dengan berjalan kaki pergi masjid, beri makan, beri makan minum, beri pakaian, beri tempat tinggal, dan perlindungan lah tempat tinggal. Kalau dia bagi 3 benda ni, selesai tanggungjawab dia. Lain daripada tu sunat. Bamah ke, duit bulan-bulan ke, kereta ke, yang tu tak wajib. Dia ada makan minum, dia ada pakaian untuk tutup aurat, dia ada rumah untuk berlindung, selesai. Dan yang ni memang dia wajib bagi. Itu hubungan suami isteri. Bahkan bila nak didik pun Quran ajar, tak boleh pukul di bahagian muka, haram. Boleh pukul, tu pun nak pukul tu lah sekali dah tak ketahuan mana dah, tak tahu nak buat lagu mana dah. Tu pun pukulan yang tidak dilakukan di kawasan muka, haram. Dan pukulan itu mestilah tak mendatangkan kecederaan. Pukul tak cedera ni pukul apa? Pukul main-mainnya. Pukul main-main tak ada. Maka nak bagi taunya bagaimana Islam mengajar untuk melaku baik. Demikian juga mak bapa anak, Islam dah bagi cukup contoh, termasuk berbuat baik dengan orang tua-tua. Nabi kata, laisa minna ma lam yarham saghirana. Aku tidak mengaku umat orang yang tak sayang pada budak-budak. Ini terajang, sepak, penampak, luku.
Kan baru ni ada masuk dalam surat khabar satu cikgu tenyeh kotia goreng di muka anak murid dia yang cacat. Dah lah anak murid tu cacat. Kan? Piduk tenyeh kotia, pedih tak sanggup keyau. Tu bukan Islam. Itu binatang pun tak buat perangai lu tu. Tapi cikgu kita pun tak tahu cikgu tang mana. Cikgu ni kira cerdik lah. Kalau tidak tak boleh jadi cikgu. Cikgu ni kira cerdik lah. Kalau tak cerdik dia tak boleh jadi cikgu. Dia jadi anak murid. Tapi bila tengok Islam tak suruh buat tu. Nabi tak mengaku orang lugu tu. Nabi tak mengaku umat. Tak ada belah kasihan. Dan Nabi juga kata, laisa minna ma lam yajilla kabirana. Dan aku tidak mengaku umat, bukan daripada umat aku, orang yang tidak ada perasaan hormat pada orang tua. Nabi tak mengaku, bukan umat aku. Kan? Kadang-kadang nampak orang tua bawa kereta ke, bawa motor, jalan kaki ke, kita kena ada respect kalau kita umat Nabi. Kan? So maknanya betul lah apa yang disebutlah hadis ni. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Semua bab Tuhan suruh kita buat baik. Termasuk dengan jin. Nabi kata apa? Jangan ambil tulang buat basuh najis. Kita kan ada hukum istinja. Belajar tak istinja? Guna air. Itu kita dah buat selalu dah. Satu lagi guna batu. Basuh najis, basuh berak, basuh kencing, guna batu. Relah guna batu. Tak apa, yang nanti kita bincang lain. Cuma nak ceritanya, Nabi kata jangan ambil tulang. Sebab tulang makanan saudara kamu, jin. Tapi ni bukanlah makna kita kena faham betul. Laki kita ni kita, ustazah dia kata, saya risau lah awak. Saya ingat macam nikah dengan jin lah kot. Ustazah kata, awak kata lagu tu pasal dia tiap-tiap minggu suruh masak sup tulang. Saya rasa jin lah kot ni. Pasal ustaz kata jin yang makan tulang. Janganlah betul sampai faham lagu tu kan. Nampak? Ulama kata tengok sampai Nabi pesan jangan buat tahana. Boleh faham lah. Jangan buat tahana kat benda makanan jin ni. Kalau makanan jin pun kita tak boleh buat tahana, tambahlah makanan kita. Kalau tak makan pun janganlah duk pituk tak ketahuan hala cucuk-cucuk kuih-kuih apa semua tu. Kalau ada boleh bagi makan kucing, gaul bagi makan kucing, jangan tahu, mudah tahu. Sebab tak ada satu perasaan menghargai. Kan, kita kena ada lah. Pasal ni makanan tu, tuan-tuan tengok kadang-kadang kita pitung sampah roti, cucuk, kuih mi. Kan? Tahu lagu tu ya. Menghina makanan ni salah satu benda yang haram lah. Hina makanan jin. Kita ambil hok jin duk makan tu pi buat alat bersuci, tak boleh, apatah lagi kita hina makanan kita. Kalau agama ada benda-benda yang tak habis, tuan-tuan boleh pergi hantar tempat yang memerlukan ke apa ke. Sekarang ada masjid yang bubuh peti air, boleh pergi bubuh. Jangan duk anggap orang Malaysia ni kaya, kebuluk banyak. Peti air Masjid Alwi tu cerah sentiasa, tak pernah yang ada masa lah. Nak habang kita kaya-kaya apa, bubuh pagi petang tak ada dah. Orang lapang lah ni. Tuan-tuan pun boleh buat macam tu kan, pibuh makanan. Dan satu lagi saya nak pesan juga, bila kita ada makanan-makanan yang lebih ni, janganlah duk tunggu hok tak mau. Yang ni pun tak boleh juga. Tengok ihsan. Quran suruh bagi sedekah. Quran juga ajak bagi hok elok. Lan tanalul bir. Allah kata lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah dianggap benda yang baik kalau kamu tak mampu nak bagi benda yang paling kamu sayang. Hatta tunfiqun, sehingga kamu memberi mimma tuhibbun, apa yang kamu sayang. Maknanya bila kita ada tu, kita nak kongsi tu, kongsi hak yang kita pun nak makan. Nak makan tak lagi? Tahu buang lah.
Daripada tauk baik pergi bagi kat orang sebelah. Tu dia hak nak tauk. Bukan tak boleh, boleh, tapi tak seronok. Sebagaimana kita pun tak mau benda tu, mungkin kawan tu, tapi tak apalah nak bagi juga, kan? Yang ni kita, maknanya kita bagi ni sampai pi hantar rumah kawan tu duk kucai setengah jam. Laki bini dia tanya, awak yang tak cedok ni, aku duk cari isi tak ada. Dia pi hantar gulai ikan, kawan tu duk kucai. Mana awak? Lepas tu bini tanya, awak yang tak cedok lagi. Daripada tadi ni tak timbul ikan tu, gulai saja. Dah dia bagi gulai, dia tak kata gulai ikan. Masa dia bagi, dia kata nak ambil gulai no. Gulai sungguh. Jangan nak buat lagu tu kan. Ihsan dalam nak bagi ke orang pun ada ihsan, kan? Sebagaimana yang disebut dalam hadis, kan? Okey. Pasal itu Nabi SAW, kalau kita baca dalam Quran cerita Nabi Ibrahim, dalam Quran kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, bila tetamu dia mai, ulama bila cerita bab layan tetamu ni, tetamu pun kita kena buat baik juga. Tetamu datang ni rahmat, dia datang bawa rezeki. Bila Allah hantar tetamu kepada Nabi Ibrahim, dalam Quran cerita Nabi Ibrahim seronok terima tetamu. Ini benda yang kita kena ada dalam diri kita. Orang beriman, dia seronok terima tetamu. Kita kalau orang mai ni, kita rasa semok perut, dia kata rentah pula pagi ni 3.40. Dia jadi lemah. Kita seronok. Macam kita buat kenduri, kita seronok orang mai. Ibrahim alaihissalam seronok tetamu mai. Disebut dalam Quran, dia tumpahkan darah seekor kambing. Bukanlah makna wajib ataupun mesti ikut, tapi nak bagi taunya bagaimana Islam ajak rahim tetamu, kan? Buat baik dengan tetamu, layan tetamu, dan diajak adab-adab dia. Haram tuan rumah bermasam muka. Walaupun lepas kita bertengkar dengan bini kita, orang mai, kita kena bermanis muka. Jangan membawa-bawa masalah kita pergi duk tunjuk ke orang. Hamai apa? Awak lain macam. Kan? Dia baru duk lepas bergaduh. Tak. Jamu, kan? Kita tak ada tahu mana pun jamu. Dan bahkan diajar dalam adab ni, saya sentuh umum, ambil nu sikit, ambil tani sikit. Dia bagi tahu kata, orang yang menjamu, dia hendaklah menjadi orang yang terakhir makan. Tu dalam sunnah. Orang yang hidang, orang yang jamu, tuan rumah lah yang selalunya hidang, dia ikut sunnahnya dalam hadis, dia mesti jadi orang yang terakhir makan. Sehingga macam tu ihsan, berbuat baik kepada tetamu, kan? Nampak? Demikian juga dengan anak-anak. Berbuat baik dengan anak-anak. Kita dilarang apa? Diharamkan apa? Bersikap pilih kasih. Nabi cukup marah. Ada satu kes hadis sahih cerita, satu orang pak bagi orang gaji, khadam lah, masa dulu dia panggil khadam, hamba. Dia beli hamba, dia bagi kat satu orang anak. Anak lain, 2 orang lagi tak dapat. Dan anak lain ni pi mengadu kat Nabi. Kata pak mereka tak adil. Nabi panggil pak. Nabi panggil. Nabi panggil. Pasal tu ada orang tanya pasal hibah, kan? Hibah. Dia nak bagi sama rata. Boleh. Dia nak elakkan pertengkaran, tapi kita kena faham, hibah ni, dia bagi tu dia kena tukar terus nama. Dia bukan boleh buat syarat, aku bagi ni tapi tunggu mati. Dah, tak boleh. Hibah tak boleh tunggu mati. Dia serah tu on the spot, terus jadi hak kawan tu. Itu baru nama hibah. Dia beza dengan paraid. Kawan tu kena mati dulu, baru boleh tukar, baru boleh jadi hak. Hibah ni, hibah yang orang kita duk bagi ni, hadiah ni, dia macam hadiah bagi tu tukar. Yang ni saya hibah dah kat anak saya.
Tapi nama saya lagi. Tu dia tak panggil hibah. Yang tu dia panggil helah. Orang selalu tanya, apa dia hibah? Hibah ni apa dia? Hibah ni bagi ya. Bila dia bagi tu terus hak dia dah tak ada. Macam tuan-tuan nak hadiah apa-apa kat saya. Nak hadiah apa-apa lah, tak kira lah. Dia sebut, ni saya bagi kat ustaz ni, tapi nama saya lagi. Macam mana? Hak saya lagi ni. Bila saya nak ambil, saya ambil. Tak payah bagi tu. Itu hibah. Dalam Islam, bila kita nak bagi, paraid tak apa, tu Tuhan punya. Hak tu kita tak boleh petikai. Tapi kalau kita yang nak bagi, kita kena bagi sama rata. Paraid tak sama rata. Paraid memang tak sama rata. Dua lelaki-lelaki, satu perempuan. Tak apalah, Tuhan punya cerita, Tuhan punya kerja, tak boleh lawan. Kita tak boleh persoal perbuatan Tuhan. Dia nak bagi ikut dia, tu pun hak dia. Tapi kita yang nak bagi, Nabi kata kena adil. Adil ni, adil ni satu sama rata. Macam hadis tadi, Nabi tanya, hang bagi tak dekat dua orang lagi? Tak. Ada tak niat nak bagi? Tak ada. Hang ambil balik. Hak bagi dah tu hang ambil balik. Kalau nak bagi, bagi sama rata. Pasal ada tak puas hati. Maknanya hang tak berlaku baik pada setiap anak hang. Haram. Dia ikut saya, hak saya. Tak boleh. Walaupun hak hang tak boleh. Nak bagi, Nabi kata bagi semua. Satu lagi, adil ni juga kita boleh faham. Katalah kita ada 5 orang anak. Kita ada 5 orang anak. Anak sulung kerja bagus, 2 kerja bagus, 3 kerja bagus, 4 kerja bagus, 5 ni kurang bagus. Tak berapa berkemampuan. Ni ramai juga tanya. Dia kata, boleh tak saya bagi zakat? Boleh lah. Pasal anak dia tu asnah. Dan dia dah tak tanggung anak tu. Boleh bagi ya kat anak tu. Kan? Nak bagi kat anak pun boleh. Kalau nak bagi kat ustaz lagilah boleh. Tak faham tak apalah. Kan? So, bila dia bagi, syarat dia jangan sebut. Sebab dia boleh menimbulkan perasaan tak seronok. Tapi dia boleh bagi. Dia kata, ni saya bagi kat anak ni, saya tak bagi kat anak lain. Tak apa. Pasal apa? Dari sudut adil, dia adil lah. Pasal yang ni memerlukan. Contoh macam tuan-tuan bagi anak pergi sekolah. Mudah je nak faham dah ni. Anak sekolah menengah, kita bagi RM5. Anak sekolah rendah, kita bagi RM3. Adil ke? Adil lah. Pasal apa? Pasal yang ni pergi sekolah menengah, dia lain sikit. Ni sekolah rendah. Tu maknanya adil ni bukanlah mesti sama. Contoh lain. Contoh apa? Menikah banyak. Dia nak pergi ke situ lah. Faham ke tak? Faham sudah, tak faham tak apa. Okey. So ini kita kena buat. Sesama anak pun kita kena ada sikap adil. Kan? Adil dalam pemberian, tapi tak wajib adil dalam kasih sayang. Kasih sayang tak apa. Kasih sayang, saya ni kasih. Kalau ada orang bertanya, saya ni sayang anak ni lebih pada anak lain, berdosa ke? Tak. Pasal yang tu benda dalam, orang tak tahu. Cuma jangan tunjuk. Tunjuk berdosa. Dia sayang anak tu, tak apa, lebih. Anak lain saya sayang juga tapi kurang sikit, berdosa? Tak berdosa, tak salah. Tapi dia akan jadi berdosa, akan jadi haram bila dia tunjuk. Yang tu yang berdosanya, bila dia tunjuk kan. Tunjuk lah, kata dia sayang lebih tu, okey. Ihsan ni juga boleh berlaku dalam ibadat. Ihsan ni juga boleh berlaku dalam ibadat. Nabi kata bila Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Apa dia tu ihsan? Bagi tahu. Nabi bagi tahu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ni kita nak kena ada dalam diri kita. Nabi kata ihsan dengan Tuhan. Tadi kita kata ihsan dengan orang, ihsan dengan binatang, ihsan dengan jiran, dengan anak, dengan ibu bukan orang bukan Islam. Satu lagi ihsan dengan Tuhan.
ihsan dengan Tuhan ni, kita buat ibadat yang dia suruh seakan-akan kita nampak dia. Tapi mustahil lah, memang tak boleh nampak di dunia ni. Maknanya bila kita salat, kita baca Quran, kita buat ibadat, seolah-olah kita nampak Tuhan. Kalau tak boleh rasa macam tu, Nabi kata, yang confirm dia nampak kita. Semayang orang perhati ni dengan semayang seorang-seorang orang tak ada ni lain. Kan? Macam kita baca Quran, kita pergi baca depan tok guru kita akan pedor lain, pasal dia duk perhati, dia duk nilai tu. Tapi kalau kita baca seorang-seorang, kita taklah pedor siapa tu. Ni kita pedor tengok macam nak tabik biji mata orang, takut salah. Nak bagi betul. Hak tu nak kena bagi ada. Nak kena lahirkan perasaan ihsan, Tuhan nampak kita. Pasal tu sahabat Nabi ajak dia apa? Ittaqullah haitsuma kunta. Hadis sebelum ni. Hang kena takut kat Tuhan tang mana hang duk. Pasal ada orang kadang-kadang depan orang dia takut, belakang orang dia tak takut. Dia bukan takut Tuhan, dia takut orang. Jadi kita ni, orang beriman ni, dia tang mana pun lagu tu. Lagu tu, panggil dia lagu tu. Pasal dia buat kerana Tuhan. Itu beza dia. Ihsan ni, dia ada 3 peringkat. Satu, kita tahu, tapi kita tak nampak. Macam tuan-tuan tahu kan Allah ada, tapi tuan-tuan tak nampak. Percaya saja. Yang ni hebat lah. Banyak benda kita tak nampak, tapi kita percaya ada. Dosa, pahala, syurga, neraka, semua tak nampak. Setan pun semua, malaikat semua tak nampak. Semua kita tak nampak, tapi percaya. Macam Tuhan lah. Nabi kata hampa tak nampak, tapi dia ada. Yang kedua, kita akan nampak. Kita akan nampak. Nampak Tuhan esok dalam syurga kan. Kepada ila rabbiha nadhirah. Kita akan tengok Tuhan dengan mata kita. Tengok wajah Tuhan. Dalam syurga kita akan nampak Tuhan berdepan dengan kita. Nikmat paling besar. Kita akan nampak Tuhan. Yang ketiga, kita akan pergi kepada betul-betul punya rasa benda tu. Pasal ada orang dia dengar, lepas tu dia nampak, last sekali dia rasa. Contoh macam syurga, lah kita dengar baru. Macam Quran katakan, sami'na wa absarna. Kami nampak dan kami dengar. Tapi apa tak masuk ni? Pok tu tak masuk ni, baru dengar dan nampak. Last, la amla anna jahannam. Lepas dah Tuhan tunjuk, mereka nampak dengan biji mata mereka, Tuhan kata kami akan penuhkan dengan hampa. Masuk tu barulah betul-betul rasa. Jadi dia ada 3 peringkat kan. Jadi itu ihsan. Ihsan. Dan dalam hadis ni juga kita boleh tengok termasuk ihsan ni dengan binatang. Sebab itu dalam satu hadis, kalau perasan Nabi kata orang yang menuntut ilmu, siapa yang minta ampun? Allah kata orang yang menuntut ilmu dalam hadis, yastaghfiru lahu man fis sama' fil ard hatta al-hitan fil ma'. Kita ni, tuan-tuan saya, tuan-tuan semua ni, kita menuntut ilmu ni. Bukan kata ulama ke apa ke, kita semua ni mengaji. Sepanjang kita duduk di sini ni, duduk menuntut ilmu ni, fis sama', makhluk di langit, malaikat. Fil ard, fil ard ni siapa dia? Di bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, hatta al-hitan, sehinggalah ikan di laut. Bukan ikan di laut, asam di darat tu. Makna nak habaq bagi semua makhluk
sedang doa minta ampun atas dosa kita. Soalan yang ulama tanya, pasal apa binatang ni minta ampun dekat orang yang menuntut ilmu? Pasal apa orang lain tak dapat? Lembu, kebau, kucing, anjing, pokok-pokok yang ada, tumbuh-tumbuhan, semua ni duk doa, ya Allah ampunkan dia ni, ampunkan dia ni. Dia sebut nama kita, ampunkan dia ni, ampunkan dia ni, pasal dia ni menuntut ilmu, ampunkan dia. Sebab ni dia punca dia. Orang yang menuntut ilmu, dia tahu hukum halal. Bila dia tahu halal haram, dia tak buatlah naya dekat makhluk lain. Dia lalu-lalu, dia tengok ada kucing jatuh dalam parit, dia mengaji, ada orang masuk syurga kerana buat baik pada kucing, dia angkat. Jadi oleh kerana kita ni mengaji, ilmu tu bagi rahmat pada orang lain. Tak pergi duk tebang pokok, tak tahu hala, tak pergi duk kepok, tak pergi duk tengalung, tak tahu hala, tak pergi duk kan? Setengah orang tak mengaji ni, dia buat ikut teradak dia, katok, buh racun kan, macam-macam buat kat binatang, geram duk berok kat rumah dia kan, kurung ke apa ke. Dalam hadis Bukhari, ada wanita perempuan yang seronoknya perempuan tu masuk neraka kerana kucing, dalam hadis Bukhari. Dan ada juga yang masuk kerana kucing, masuk syurga. Dan kita duk dengar hadis anjing tu kan, nampak? Yang masuk syurga ke kucing tu kerana dia bagi makan. Yang masuk syurga, masuk neraka kerana kucing tu, dia tak bagi makan dan dia kurung. So kita yang mengaji ni tentulah tak buat benda ni. Bila kita tak buat, siapa yang dapat manfaat? Natang ni lah. Jadi menatang ni rasa seronok, rasa rahmat, rasa beruntung pasal kita tak buat naya, buat baik kat mereka. Dia minta lah doa ampun untuk kita. Dan kita pun tak akan buat perangai lagu tu kalau tak mengaji. Itu dia punya hubung kait dia tu. Pasal apa dia suka orang mengaji? Pasal apa binatang-binatang, semua makhluk ni suka, sayang pada orang mengaji. Kerana orang mengaji, perangai dia akan buat baik, ihsan. Macamlah hadis ni pada binatang. Dan dalam hadis ni saya sebut sikit, nanti kita akan tambah ulasan. Nabi tegur satu orang sahabat, cerita dia. Satu orang sahabat nak sembelih. Ni kita nak buat korban kan. Pasal tu dalam Islam, bila nak korban ni, dia punya hujung hadis dia ni, tak boleh tayang. Ni duk pergi sembelih depan binatang ni, hang tengok, segi hang pula, hang bersiap sedia, hang pun nak jadi lagu ni. Tuan-tuan cuba bayang kalau orang sembelih depan kita, kita duk pergi bayang kita segi orang nak sembelih kita. Pasal tu kalau boleh kita tutup, bawa pergi jauh. Dan darah tu kita mesti jurus. Sebab dia, tuan-tuan, yang tak ada akal saja, perasaan ada. Binatang ni ada perasaan, emosi. Tidak, dia tak sayanglah kat anak dia. So dia pun tahu takut. Binatang ada perasaan takut? Ada. Marah ada. Pasal itu kalau orang kacau anak dia, dia serang. Pasal dia ada perasaan marah. Binatang pun ada perasaan. So kalau dia duk tengok darah, duk tengok orang sembelih, oi, yang main-main. Okey. So Nabi tegur satu orang sahabat ni, dia perebah kambing dia. Dia duk pi asuh dulu. Siap. Yang kambing tu duk terkelepok tengok. Oh, dia kata pi lah. Nabi bila tengok perangai kawan tu, Nabi kata kat dia, hang nak bunuh 2 kali. Nabi kata, adakah hang nak bunuh kambing ni, binatang ni 2 kali bunuh? Itu yang Nabi kata, petajam siap-siap. Mai tu siap tu ya. Pasal tu salah satu daripada syarat dalam nak menyembelih ni, alat sembelih tu mesti tajam. Ini hiri tumpui, asah pula, sambung hiri. Dia buat kat orang. Kita tak boleh. Pasal tu Nabi kata tajam siap-siap. Ada pula orang tanya, perempuan juga, nak sembelih keli lagu mana? Kena katok.
Tu kita kena fikir. Kalau kita tak katok, dia katok kita lah. Dia binatang-binatang ni Allah benarkan kita bunuh. Kalau tak bunuh nak makan macam mana? Satgi dah mengaji hadis ni pakat tobat habis. Hang tak masuk apa duk goreng telur. Tak sampai hati nak siang ikan. Taklah. Yang mana kita boleh bunuh. Memang disuruh kita bunuh. Dan salah satu daripada nikmat Allah ni benarkan kita makan lah. Nak makan kena bunuh. Pasal itu benda yang tak boleh dibunuh haram makan. Ada binatang Nabi larang bunuh. Ulama kata yang larang bunuh maknanya binatang tu haram lah makan. Pasal apa? Macam mana nak makan kalau tak bunuh? Salah satu yang dilarang bunuh katak, difdak. Jadi bila Nabi tak bagi bunuh katak, artinya katak tu haram dia kata, oh macam tu. Lain lah kalau boleh telan hidup-hidup, baguslah. Tak tahu jemu nak makan apa lah, tangkap katak buru kan, pegang hidup-hidup dah nak sembelih tak boleh, Nabi tak bagi. Telan kan, ubat lega macam mana tau. Macam kutih tak buang. Bolehlah mengai ikan, memanglah rentak mulut dia, tapi itulah cara dia. Macam ikan keli kan, cara kita nak katok, tapi kita katok dengan makna yang kita buat bagi sekali ya, jangan duk main-main kan, buat sungguh-sungguh pegang bubuh bagi sengap tu. Mana dia pun tak dan merasai kesakitan tu. Lepas tu pesiang tu. Ni duk main-main katok pula. Nak ajak buat geram kat lelaki tak boleh nak katok. Tapi katok keli tu sambil duk katok duk bayang muka lelaki dia. Tak boleh lah macam tu. Yang tu dia masuk dalam mazalimi lah. Nabi sebut, Allah kata sesungguhnya dia haramtu dhul. Aku mengharamkan kamu buat zalim. Pasal tu bila kita dalam ihram kita dilarang bunuh, katok, menyiksa binatang kan. Ni salah satu daripada benda yang disuruh. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Itu sedikit ulasan tentang makna ihsan dan perkara-perkara yang wajib kita buat dalam kehidupan kita. Okey. Dan sikit saya nak sentuh. Dalam proses penyembelihan ni, Al-Imam Nawawi sebut, ni cantiknya Islam. Cantiknya Islam kan, sebelum orang buat undang-undang hidupan liar ke apa, pencinta haiwan ni, Islam dah ajak lama. Kata Al-Imam Nawawi, ketika mana haiwan yang hendak disembelih tak boleh dibiarkan dahaga. Itu satu. Maknanya kita bagi makan, bagi minum cukup-cukup. Haram kita biar dia lapar. Itu satu. Walaupun kita nak sembelih, alah pimai pun nak mati juga, tak boleh. Itu satu. Tak boleh kita memperlihatkan. Macam saya sebut tadi, Al-Imam Nawawi kata tak boleh, haram menayangkan hukuman tu di hadapan binatang lain. Tu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Pisau harus tajam, kita dah sebut dah tadi. Dan tubuh binatang tak boleh dipotong sebelum benar-benar mati. Kena biar mati betul. Ni dia kata nak masuk wang, nak mai kalut ni boleh lah. Kawan tu duduk kodek lagi, duduk bergerak lagi, kita dah pekerak kaki dah. Sebab itu haram, bahkan jadi bangkai, potong anggota binatang yang masih hidup. Binatang tu hidup, kita pergi potong bangkai, tak boleh makan terus. Macam saya buat contoh mai adik-beradik pada Johor, berapa orang pun main? 6 orang. Nak sembelih lembu pun tak atur. Tapi kalau ambil belah kaki saja, apa kan boleh buat sup kaki saja lepas. Tapi kalau lembu, gila nak main pula nanti kan, pi pegang buh tang kaki tu. Dia kata hang sampai perabah lembu. Dia kata aku tak sembelih, aku ambil tang kaki ya. Yang lain aku tahu hak lain pula man. Tak boleh. Dia jadi bangkai. Pasal apa Islam tak benar kan? Pasal dia ada unsur naya, seksa. Juga Al-Imam Nawawi kata tak boleh menyembelih
mak induk binatang tu, perempuan bukan perempuan, betina tu, lembu betina, kebau betina, dalam keadaan dia ada baby yang duk menyusu. Kalau lembu tu dia ada anak baru lahir duk menyusu, haram lembu tu disembelih. Tak boleh, kena ambil lembu yang tak menyusu. Tapi kalau mengandung boleh. Lembu mengandung kita boleh sembelih, halal. Dan anak dalam perut janin tu halal untuk dimakan. Sebab Nabi kata sembelihan ibu dah kira sekali dengan anak. Dalam mazhab Syafi'i pun cerita panjang bab ni. Kita sembelih belah-belah perut tengok ada anak. Anak tu halal dimakan walaupun tak disembelih. Ini boleh. Tapi kalau kata kita tak mau, kenapa semua nak pilih yang lain pun tak ada masalah. Tapi pernah berlaku, memang ada anak baby lembu dalam perut mak ada. Ini halal, tak sembelih. Ini halal. Zakatul janin, sembelihan janin dia panggil. Dia kira dengan sembelihan mak. Kan? Okey. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja untuk minggu ni. Insya-Allah kita sambung dalam hari yang berikutnya pada hari yang lain. Okey. Okey, selesai. Kita nak maklumkan hari Sabtu depan kelas kita macam biasa. Hari Ahad. Hari Ahad ni bukan kelas kursus. Tapi yang ni ada bayaran, ada yuran, sebab bukan saya. Ini dia Ustaz Azri, kita ada buat sedikit kursus berkaitan dengan ruqyah syar'iyah, jampi dan rawatan cara Islam yang berkaitan dengan gangguan. Semua cara Islam, hospital pun cara Islam, jangan salah faham. Cuma yang ni dia berkaitan penyakit-penyakit makhluk halus. Pasal apa nama makhluk halus? Pasal halus ni tak nampak. Jadi yang mana ada gangguan nak tahu, walaupun tak ada penyakit. Oh yang pi ni semua ada penyakit dah. Tak. Yang nak tahu, nak cara macam mana apa semua boleh main. Gangguan-gangguan ni dia semua termasuklah gangguan dalaman, luaran dan sebagainya boleh main. Tapi yang ni kita terhad, oleh kerana terhad kita ambil sedikit bayaran untuk kertas kerja dan juga buku yang akan kita bagi. Di samping kita akan bincang tentang benda-benda yang berkaitan dengan hantu setan ni, syaitan iblis ni kan. Tapi siapa yang tak mau pun tak dipaksa. Hari Sabtu tu macam biasalah. Hari Ahad tu kursus. Yang tu kita buat secara tertutup lah pada mereka yang berdaftar. Siapa-siapa yang ada urusan boleh berjumpa dengan Amir, sahabat saya, untuk urusan. Tapi hari Sabtu tu free macam biasalah, boleh main. Kan? Ada makan macam hari ni kan. Okey. Dan saya nak minta jugalah di kesempatan ni tuan-tuan doakanlah kepada mereka-mereka yang menyumbang, tak kiralah tempat ke, kemudahan ke, penghawa dingin apa semua ni, tolong doalah main mengaji kan. Di samping kita bersedekah dapat ilmu ni, jangan lupa doa lah kan. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua boleh berurusan dengan saudara Amir. Nanti dia akan dia akan cerita. Terima kasih. Ya. Ahad kita start 8.30 sehingga pukul 12. 8.30 pukul 12. Kita ada 8.30 tu ceramah, lepas tu bautizat, lepas tu kita akan pergi pada rawatan lah, siapa-siapa yang nak cerita masalah. Tapi bukan bersama saya, bersama dengan Ustaz Azli daripada Jabatan Mufti. Okey, terima kasih. Boleh kalau ada soalan. Tak apa kita off. Macam mana? Dia pokok ni dia tak sama. Itu tak apalah. Pasal dalam binatang tak boleh lah kalau kita nak pergi duduk. Sebab tu larangan kita apa, dia panggil panah ni, cap di binatang tu tak boleh. Yang binatang ni pasal dia lebih kurang macam orang lah. Sebab dia ada sakit, ada panah, ada sejuk, ada letih. Cop telinga tu kan. Tu. Tapi untuk pokok jamat, benda yang kita kata bukan tak hidup, tak bergerak, tak ada naluri perasaan ni, yang tu tak apa. Yang tu tak termasuk dalam menzalimi lah. Cuma contoh macam pokok ni dia kena tebang.
Dia kena cantah. Yang tu tak termasuk. Pasal apa? Yang tu ada keperluan dan dia tak ada perasaan sakit. Yang kita kena tebang tak ada sebab tu. Kalau ada sebab pun kita boleh tebang. Mesti nak timpa orang ke, rosak rumah ke, boleh lah tebang. Tapi kalau tak ada apa, kita biarkan dia lah. Sebab dia pun makhluk yang berzikir kepada Allah. Tu ya sebab dia. Tapi kalau ada keperluan boleh lah. Okey? Ya. Sujud sahwi dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi buat 2 kali. Ada yang Nabi buat sebelum bagi salam, ada yang buat selepas. 2 kali. 2 kali tanpa ada apa-apa bacaan khusus. Kita baca macam baca dalam sujud. Allahu Akbar, kita sujud kali pertama, kemudian kita bangkit, kemudian kita sujud pula kali kedua, kemudian kalau buat luar daripada salat, tak payah dah baca tahiyat. Bangkit saja daripada sujud kali kedua, terus bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada sujud sahwi ni, tak ada tahiyat. Tapi kalau yang buat dalam salat tu, dia tahiyat pasal tahiyat semayang. Dia kenalah baca tahiyat, saya tak baca pula. Jahanam tu semayang tu. Yang ada juga Nabi buat luar. Luar ni dia tak gaduh dah baca tahiyat. Dia terus bagi salam. Macam sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud tilawah. Sujud kerana baca ayat-ayat yang disuruh sujud. Ayat ni tak ada tahiyat. Sujud macam biasa kan? Sahwi beza dengan sujud lain, dia 2 kali sujud. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih.